Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini, malam yang kedua daripada bulan Sya'ban. Hari ini satu hari bulan. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak pada semua sahabat-sahabat daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Indonesia yang bersama pada malam ini di Facebook dan juga di TikTok. Dan seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton. Mudah-mudahan menambah lagi ganjaran pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga kebaikan yang boleh kita kongsikan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung lagi penghuraian kita. Terima kasih Abang Chief Simen kita. Terima kasih banyak. Dan semua sahabat lain yang teruskan sharing kita punya kuliah-kuliah ini. Mudah-mudahan menambah ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masih lagi menyambung ni kitab Mastika Hadis, jilid yang pertama, bahagian iman, di mana kita masih lagi membincangkan tentang hadis peristiwa ataupun hadis tentang keindahan Al-Quran atau kepentingan Al-Quran atau apa fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Berdasarkan hadis, saya mengulang balik apa yang disebut oleh Nabi SAW, ala innaha satakunu fitnah. Nabi kata, satu hari nanti berhati-hatilah kamu, berjaga-jagalah kamu. Satu hari nanti akan timbul atau berlakunya satu zaman fitnah yang sangat besar. Zaman fitnah tu kira bahasa mudahnya zaman kita hari inilah.
Lalu Sayyidina Ali bertanya, mal makhraju minha ya Rasulullah, apakah jalan keluar yang paling terbaik atau jalan yang paling selamat? Kalau aku bertemu dengan zaman fitnah itu, apa solution yang terbaik? Maka dijawab oleh Nabi, qala kitabullah, kamu kena pegang dengan Al-Quran. Sahabat sekalian, ini yang sedang kita bincang dah seminggu lebih ni, tentang isi kandungan Al-Quran. Baik, saya sambung lagi pada hadis yang berkenaan. Huwallazi la tazighu bihi huwallazi la tazighu bihi al-ahwa wala taltabisu bihil al-sinah. Yang bermaksud, dan dialah Al-Quran sebagai kitab yang siapa yang berpegang teguh kepada ajarannya, yakni ajaran Quran, hawa nafsunya tidak akan menyeleweng atau terpesong. Dan dialah kitab yang kalimahnya tidak akan bercampur aduk atau berkesamaran dengan kata-kata makhluk. Macam tu. Baik. Jadi dalam hadis ini, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang kehebatan Al-Quran. Dengan Nabi sebut, siapa yang berpegang dengan Quran, nescaya dia tidak akan disesatkan oleh Allah. Dia tidak akan disesatkan oleh Allah. Kan? Dia punya nafsu tu tidak akan tersesat. Sebab kita kena ingat, hari ini ramai orang menjadi sesat lantaran dia mengikut hawa nafsu. Ramai orang jadi sesat sebab dia ikut nafsu. Kan? Sebab nafsu kita ni, dia suka benda yang bercanggah dengan apa yang diarahkan oleh agama. Memang perangai nafsu macam tu. Kan? Nafsu kita ni, perangai dia memang suka buat apa yang agama tak bagi buat. Ya? Dia suka. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu sentiasa mengajak pelakunya melakukan benda yang tidak baik. Ini tugas nafsu, ini kerja nafsu. Dia dorong kita benda yang tak baik. Kan? Itu kerja nafsu lah. Agama suruh kita solat. Islam perintahkan kita wajib solat fardu 5 waktu sehari semalam. Nafsu kata tak payah solat. Nafsu kata malas nak solat. Itu nafsu. Ya, Waalaikumsalam kawan-kawan di TikTok. Yang mana lama tak masuk, alhamdulillah malam ni kita bersua kembali. Baik, itu contoh. Tak? Agama kata puasa Ramadan, nafsu kata tak payah puasa. Itu kerja nafsu. Kerja nafsu dia menyalahi arahan agama. Kerja nafsu selalunya dia menidakkan apa yang agama buat. Agama buat. Itu kerja nafsu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tugas kita macam mana nak kawal nafsu. Kan? Nak kawal nafsu. Kan? Nak kawal nafsu ialah dengan cara kita mengikut aturan-aturan yang telah disusun atur oleh Al-Quran. Untuk sahabat-sahabat di TikTok, nanti boleh tembak soalan dekat ruangan tanda soal tu. Jangan letak kat komen, nanti kat komen kan hilang.
Saya takut hilang nanti. Jadi letak dekat tanda soal tu, nanti habis kuliah sekarang saya terus jawab, insya-Allah. Nah, insya-Allah. Baik. Tugas kita ikut Quran. Kalau tak ikut, jawapan dia boleh membawa kepada kesesatan. Kita bincang malam ni peranan-peranan Al-Quran dalam hidup kita. Saya Kristian, Ustaz, boleh dengar? Boleh. Agama apa pun boleh dengar kuliah, tak ada masalah. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Sebab itu Nabi kata tadi, siapa yang berpegang grab dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW, Nabi kata Allah akan pimpin dia ke arah jalan yang lurus. Jalan yang lurus inilah dipanggil jalan Islam, jalan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, jalan kebenaran, jalan yang membawa kita ke arah syurga Allah. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang mungkin dia terkeliru dengan jalan yang lurus. Sebab dia rasa dia ikut tu dah betul kan. Sebenarnya tak betul. Yang betulnya ialah jalan agama. Yang betulnya ialah jalan agama. Jalan agama Islam. Kan? Dia pimpin kita. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa anna haza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Allah kata, dan inilah dia jalan aku, yakni jalan Islam, jalan yang lurus. Maka ikutlah jalan ini, yakni jalan Islam tadi, jalan Islam yang dibawa oleh seluruh Nabi-Nabi dan Rasul sejak zaman Nabi Adam sampailah zaman kita, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu membawa kepada agama Islam yang satu, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membawa kepada yang satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tugas Nabi-Nabi, diajak kita ke arah agama, diajak kita ke arah kebaikan, dan inilah sebenarnya tuan-tuan jalan yang lurus. Ya. Dan siapa yang ambil jalan yang lain daripada Islam, dia akan disesatkan, dia akan dipesongkan, dia tidak akan bertemu dengan jalan-jalan yang lurus. Dia akan bertemu dengan jalan yang lurus. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tugas kita, ambil kefahaman, dengar apa yang diajar oleh Quran, apa yang diajar oleh Islam, apa yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Sebab kita dah duduk apa tertib ambil wuduk, boleh berkemban doa selepas wuduk, immediately keluar daripada tandas. Rukun wuduk tertibnya ada 6 lah. Rukunnya ada, bukan tertib, rukunnya ada 6. Satu, niat ambil wuduk, saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Lepas tu kita basuh muka macam biasa, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Itu yang rukun lah. Dan tertib. Dan tertib. Ya, dan tertib. Kemudian apa tadi? Boleh berkemban, boleh, tak ada masalah kan. Kalau bahasa kasar je, telanjang bulat pun boleh. Dan ambil wuduk dalam bilik air dalam tandas kan, tak ada masalah. Dan habis tu, lepas ambil wuduk, kita baca doa tu, keluar pada tandas lah. Sama ada kita dah keluar tu
terus baca pun boleh, ataupun kita dah pakai, orang kata, pakaian solat, nak solat tu kita baca pun boleh. Tak baca pun boleh. Tapi eloknya kita bacalah, kan? Eloknya kita baca. Dia macam tu. Baik. Jadi sebab tu tuan-tuan, terima kasih Zam, audio kuliah. Lama dah tak kuliah ni, 2 hari tak kuliah. Kalau ambil kat Jamban boleh, tak ada masalah, kan? Dia tidak ada sampai yang mengatakan haram, tak adalah. Paling tinggi pun makruh aja. Dia macam tu. Tapi kalau boleh elakkan, kan? Tapi sekarang ni sebab toilet dengan tandas dengan bilik air kan sekali, kan, rumah-rumah sekarang ni. Jadi ulama kata ambil je, tak ada masalah, kan? Sah je wuduk tu. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, balik pada cerita hadis kita tadi. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi pesanan kepada kita tentang pentingnya kita mendekatkan diri dengan Quran. Dekat dengan Quran. Sebab tadi saya dah up dah, kita punya Ramadan lagi 29 hari. Lagi 29 hari, kan? Dan maknanya lebih kurang sebulan lah, lebih kurang sebulan kita akan berpuasa Ramadan, puasa yang wajib. Jadi kita kena alert dengan tarikh itu, dan kita mesti buat preparation, kan? Buat preparation yang terbaik untuk menghadapi Ramadan Al-Mubarak. Baik. Ada sahabat kita tanya, yang Kristian tadi, dia tanya kenapa Islam haramkan makan babi, ya? Pertama, sebab babi ni dia jenis binatang yang hidupnya, kalau kita tengok kebiasaannya, cara hidup dia tu kotor lah. Dia bergelumang dengan benda-benda yang kotor, kan, lumpur dan sebagainya. Dan yang kedua, itu memang arahan yang Allah keluarkan dalam Quran. Yang ketiga adalah dalam, kalau dari segi teori kajian saintifik pun, dalam babi itu sendiri ada satu kuman yang sukar untuk terhapus. Memang payah bila dia masuk dalam badan kita, dia susah nak hilang. Wallahu ta'ala a'lam. Itu ada kajian, ya. Itu ada kajian. Baik. Jadi apa pun tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ahlan wa sahlan, terima kasih yang baru-baru masuk. Yang baru masuk, terima kasih. Bob-bob tenang semua, kan? Bob-bob tenang. Terima kasih semua yang baru-baru masuk. Jadi kita kuliah malam ni, kita cerita pasal Quran. Kita cerita pasal Quran dan macam mana baik, saya ulang balik sekali lagi. Siapa nak tembak soalan dekat TikTok ni, boleh tembak dekat ruangan yang tanda soal tu, kan? Kat komen tu, ujung tu ada tanda soal. Tembak kat situ. Saya habis kuliah nanti dekat-dekat pukul 10 sekarang, saya habiskan dulu di Facebook, nanti kita sambung dekat TikTok, insya-Allah. Nanti saya try jawab lah, mana yang saya boleh jawab, saya akan cuba jawab. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita duduk sekarang ni di akhir zaman. Di akhir zaman. Jadi bila akhir zaman ni, kita kena siapkan preparation yang terbaik, kan? Kita sebenarnya masa tak banyak. Masa tu tak banyak, ya. Masa itu tidak banyak. Kita tak pasti bila nak mati, nak meninggal dunia, dan kita tak pasti juga bila nak kiamat. Tetapi yang kita pasti, kiamat itu sangat hampir dengan kita berdasarkan hadis-hadis Nabi yang menggambarkan tentang yang menggambarkan tentang gambaran-gambaran kiamat yang tanda-tandanya sudah wujud. Macam tu. Jadi tugasan kita adalah buat bekal yang paling terbaik, buat bekalan yang paling cantik, supaya apa yang kita buat, kita tidak akan menyesal di kemudian hari.
saya dah cerita pada hari Jumaat, hari Jumaat yang lepas, ya. Hari Jumaat yang lepas, tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bagaimana Allah tunjuk pada Nabi gambaran-gambaran pembalasan. Orang yang tak solat, orang yang tak puasa, orang yang suka mengumpat, mengeji, macam-macam, semua gambaran itu telah ditunjukkan Allah pada malam yang berkenaan. So, tugas kita orang Islam percaya dan beriman. Percaya dan beriman peristiwa itu, dan yang paling penting ambil iktibar, ambil pengajaran, ambil, orang panggil dia punya persiapan. Maksud saya bahasa mudah macam ni lah. Bahasa mudah dia macam ni lah. Kita ni dah dekat dengan kiamat. So, jangan leka, jangan buang masa, jangan buat benda yang bukan-bukan, jangan buat benda yang tak berfaedah. Biarlah kita teruskan hidup kita ni dengan cara yang betul menurut ajaran agama. Dan yang paling penting, sahabat-sahabat sekalian, ialah Assalamualaikum, saya dari Kampung Selamat. Waalaikumsalam. Razali Rasdi daripada Singapura, terima kasih banyak. Kampung Selamat ni Nanyang. Kat mana Kampung Selamat? Johor ke mana? Saya kali pertama dengar Kampung Selamat ni. Cerita sikit. Cuba kongsi sikit location tu kan. Di mana tu. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, jadi pengajaran itu Allah dah tunjuk, ya. Allah dah tunjuk, Allah dah bentangkan pada malam Isra' dan Mi'raj. Dan tugas kita ambil iktibar dan buatlah preparation yang paling terbaik. Dan yang paling penting sebenarnya ialah apa juga peribadatan yang kita buat adalah ikhlas kerana Allah. Mesti lillahi ta'ala, mesti kerana Allah, kan? Bukan kerana yang lain-lain. Itu yang paling penting. Sebab yang nak bagi ganjarannya pun Allah, yang nak bagi syurga pada kita pun Allah Ta'ala. Maknanya segala-galanya daripada Dia, segalanya daripada Allah. Dialah yang nak bagi syurga, dialah yang bagi kita sihat, dialah yang bagi kita sakit. Allah lah yang bagi kita Islam ke bukan Islam ke, apa semua ni Allah yang atur. Jadi apa pun balik pada Allah, balik pada Allah. Terima kasih sahabat yang bagi gift dekat Facebook. Kampung Selamat, Tasik Gelugok, Pulau Pinang, Pening mari. Terima kasih geng-geng Pulau Pinang. Terima kasih banyak. Semualah, geng Pening, geng Selangor, geng Perak, geng mana pun. Terima kasih geng Singapura, geng Indonesia, semua yang menonton malam ni, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati anda semua, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu, geng Melaka, boleh masuk juga. Geng Kedah, masuk. Geng Melaka, dia pun nak geng juga. Geng Melaka, geng Kedah, lapor diri lagi. Geng Pahang, kan? Jangan ada geng-geng yang pelik-pelik, sudah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini benda geng Kelantan. Geng Islam, takbir, Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk geng TikTok, saya ulang balik soalan tembak dekat tanda question mark tu. Jangan buka komen, nanti hilang pula. Geng senduk, geng senduk pun boleh, ya. Geng sedih pun ada juga. Lain sebab hujan. Buat macam mana? Sabar mami. Okey, Kak Maria Chan kata jangan leka, jangan buang masa, terus istiqamah. Betul. Kan?
Cahaya Mami Nasa daripada Tawau, Sabah. Ahlan wa sahlan orang-orang Sabah, terima kasih banyak. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, geng perantau pun ada. Entam je lah korang ni. Macam-macam geng ada. Geng bersekolah ada. Geng Upin Ipin. Okey, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, balik cerita kita. Itu selingan nak bagi hilang mengantuk. Soalan masuk dekat tanda soal tu. Ya. Pandai pun. Masuk kat situ dulu. Kejap lagi kan Ustaz kumpul-kumpul, Ustaz jawab. Kalau mana boleh jawab, Ustaz jawab nah, insya-Allah. Baik. Geng Kampung Semarang, Dengkil. Haji Ghazali dah duduk Dengkil ke? Haji dah tak duduk Selasih dah? Ke macam mana? Sudah berhijrah ke apa? Nah. Okey. Yang mana lain tak cantik nak undur diri, sila-sila. Minta maaf banyak. Nanti kita share dekat TikTok nah, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu banyak benda-benda penting yang saya dah ulas pada minggu lepas. Termasuklah bagaimana saya nak selit balik bagaimana hidung ustaz tak apa sihat. Entah, saya duk gatal-gatal kat hidung. Bukan gatal, dia tangan dia bergerak ke sini je. Tak ada apa pun, okey je. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apa yang paling penting adalah tugasan kita memastikan, saya ambil satu lah pada malam Isra' yang saya sebut sebelum ni, bagaimana Isra' mengajar kita mengenali diri kita secara hakikatnya hanyalah sebagai seorang hamba kepada Allah. Terima kasih, doakan Ustaz sihat, insya-Allah. Sihat, saya sihat aja. Cuma hari ni tangan duduk berjalan pergi ke hidung. Kan. Jadi tuan-tuan, kita kena sedar yang saya, tuan-tuan, ibu-ibu, rumah nombor 2 rumah satu lah Ji. Rumah ada 2. Alhamdulillah. Macam ayat itu. Baik. Siapa pun kita kena sedar yang kita hanyalah hamba kepada Allah. Resdung tak ada. Saya tak ada resdung. Saya bebas daripada resdung, insya-Allah. Tak ada apa pun. Cuma malam ni duk tangan pergi ke hidung aja. Tak ada apa-apa sebenarnya. Bawa tenang. Abaikan masalah tu. Tak ada apa. Okey. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, siapa pun kita kena sedar diri, kita tetap di mana sahaja, apa pun situasi kita ustaz ke, kita pensyarah ke, kita cikgu ke, kita Perdana Menteri sekalipun, kita ulama besar ke, wali Allah ke, level kita pada sisi Allah tetap sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Esok kuliah pukul berapa? Esok macam biasa, pukul 9 suku malam. Kuliah saya Isnin sampai Jumaat 9 suku malam, kecuali hari Khamis saja malam Jumaat kita baca Yasin pukul 8 lepas maghrib. Itu saja. Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat 9 suku malam. Hari Khamis malam Jumaat kita baca Yasin lepas maghrib. Itu. Baik. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang paling penting kita sedar diri. Hidup atas muka dunia ni kena sedar diri. Kena sedar diri. Ya. Sedar diri itu makna kita tahulah aku ni asal daripada mana. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala Allah Taala tunjuk apa tujuan Allah ciptakan kita di atas muka bumi, apa tujuan kita hidup. Macam tu tak? Kita kena sedar benda-benda tu. Bila kita sedar, barulah kita tahu, aku ni rupanya hamba Allah saja. Aku ni rupanya makhluk kerdil. Aku ni sebenarnya nothing, tidak ada apa-apa. Aku ni lemah. Baru kita sedar. Kan? Barulah
kurang ego tu, barulah tak belagak. Dia orang belagak-belagak ni orang tak sedar diri. Perasan tak kalau kita tengok orang yang belagak tak ketahuan ni, jenis kita kata orang yang tak sedar diri. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia segala-gala, dia rasa dialah, dia rasa dialah kan, macam tu. Jadi sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, biar kita sedar diri, kita tahu hala tuju kita ni nak ke mana. Kan ulama ajar 3 soalan kan. Kan ulama ajar 3 soalan. Kita kena renung dalam hidup. Pertama, aku ni dari mana? Yang kedua, di mana? Yang ketiga, ke mana? Dari mana? Di mana? Ke mana? Dari mana? Di mana? Sekarang? Ke mana? 3 soalan ni. 3 soalan ni. Pertama, aku ni daripada mana? Aku ni jadi daripada setitik air mani yang hina. Aku ni asalnya dulu tak ada. Allah kesihan dia buatnya kita jadi ada. Kena fikir macam tu. Kita bukan lahir daripada buluh betung ke, celah pokok ke, bukan. Macam mana aktiviti pagi tadi Ustaz? Seronok lah anak-anak. Semalam Daddy, saya pergi tu semalam. Anak-anak seronok lah kan, jalan pergi tengok binatang. Semalam saya pergi. Jadi pertama kita tengok asal kejadian kita. Aku ni dari mana? From where? Dari mana? Lepas tu kita tanya soalan kedua, aku sekarang berada di mana? Aku sekarang berada di mana? Jawapannya, kita berada di atas bumi Allah. Jadi jangan sombong, jangan rasa hebat. Bumi ni Allah punya, dia bagi pinjam kan. Bumi ni Allah punya, dia bagi pinjam. Dia bagi segala-gala, dia bagilah. Oksigennya dia bagi percuma. Allah tak minta apa pun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri padaku. Allah nak kita mengabdikan diri pada dia. Allah nak kita ikut cakap dia, jadi hamba yang baik. Itu saja. Walhal Allah bagi kita macam-macam kan. Allah bagi kita nyawa, Allah bagi roh, Allah bagi mata, boleh tengok berjuta-juta warna, boleh tengok macam-macam benda. Baiknya Allah, dia bagi semua tu percuma sahaja. Ya, percuma saja. Jadi kita kena sedar, aku ni di mana sekarang? Aku menompang di atas bumi Allah. Aku duduk atas muka bumi Allah. Aku pinjam, dipinjamkan saja. Allahu Akbar. Jadi kalau pinjam, maknanya kita kena sedarlah benda tu akan dipulangkan balik kan. Akan dipulangkan semula. Okey, habis nombor 2. Nombor 3. Ahad ni ada himpunan dan sidang media Padang Kelab Sulaiman, Kampung Baru mengenai penggunaan kalimah Allah. Ya. Dan saya tengok berita tadi, memang pihak kerajaan sedang kemuka kerayuan sekali lagi atas keputusan yang dikeluarkan itulah. Jadi pening tuan, masalah kalimah Allah ni kalau orang lain guna kan, dia jadi keliru nanti. Kita doa yang terbaik insya-Allah. Dan soalan ketiga ialah makna, saya dah ulas sikit lah tadi kan. Kita tunggu dah lihat lah insya-Allah. Baik, yang ketiga adalah kita nak pergi mana? Kita nak ke mana? Jawapan ni, kita nak jumpa Allah. Kita nak meninggal. Kita nak mati. Kita nak pergi jumpa Allah. Ya? Dan ingat, aku ni nak ke mana? Aku nak pergi akhirat. Aku nak tuju alam akhirat. Dan kita kena ingat, alam akhirat ini alam yang tak akan habis. Alam dunia ni habis.
Alam akhirat ni dia akan kekal, dia akan lama, selama-lamanya, tidak ada titik noktahnya. Jadi bila kita beringatan macam tu, bila kita ingat benda-benda macam ni, insya-Allah Haris, nampak Haris, Ustaz nampak komen Haris tu. Jadi apa tadi saya nak sebut, kita akan tuju ke akhirat. Kena ingat, aku ni cerita bukan habis harta dunia. Kalau aku buat jahat ke, aku merompak ke, aku apa ke, takkan habis harta dunia. Dia ada kesinambungan, dia ada bersambung di akhirat. Itu yang sebenarnya yang paling merisaukan kita, paling merisaukan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang paling penting adalah kita faham perkara ni baik-baik, kita tengok benda-benda macam ni, soalan itu selalu dituju dalam diri kita. Kita nak dari mana, di mana, ke mana. Ingat 3 soalan tu. Di mana, dari mana, di mana, ke mana. Dari mana kita datang, di mana kita sekarang, ke mana nak pergi. So kalau kita boleh menghuraikan persoalan dalam diri kita sendiri, insya-Allah, Allahu Akbar, Allah akan tolong kita. Yakinlah tuan-tuan, sebab kita di dunia ni tak ada apa-apa. Kan, tak ada apa-apa. We are nothing. Saya sebut banyak kali dah, we are nothing. Kita tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa kita ni. Orang nampak, oh ustaz hebat konon-konon. Tak ada hebat benda. Tak ada hebat benda, kan. Lama tak jumpa ustaz. Ya. Ada. Kan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang paling penting adalah kita sedar diri dan kita tahu hala tuju kita ke mana. Makna Ibrahim, dunia tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Betul? Dunia ni tempat yang bakal kita tinggalkan. Kan, bakal kita tinggalkan. Ya, jangan kita buat main-main, jangan kita buat lebih kurang, jangan berehat banyak sangat di dunia. Sebab ingat pesanan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia? Dunia tempat berpenat-penat, akhirat tempat kita berehat. Dunia tempat berpenat, akhirat tempat berehat. Kena ingat yang tu, kena ingat. Dunia ni tempat kita berpenat lelah, letih, tempat kita letih. Tempat kita letih, iaitu apa pun ibadah yang kita kena buat ni, dia mesti diiringi dengan kepenatan, keletihan. Dia tak ada jalan shortcut, tak ada. Kan, dia mesti macam contohlah kita dengan kuliah, kan. Dengan kuliah ni penat. Dengan kuliah ni penat, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, semua sahabat sekalian, kan. Dengar kuliah ni penat, jangan cakap tak penat. Puasa Ramadan penat, pergi haji penat, melontar penat, tawaf penat, sa'i penat, tunggu visa haji penat, tunggu giliran pergi haji lagi 90 tahun penat. 90 tahun lagi bang. Tahun 2100. Ambil kau. Kan? Tapi tak apa. Yang penting biar berpenat di dunia, insya-Allah di akhirat kita berehat. Mengeluh tak apa. Mengeluh ni ialah itu mengeluh, penat lah ustaz. Itu fitrah manusia. Kan, mengeluh-ngeluh tu fitrah. Cuma kita jangan mengeluh tu, jangan jadi sampai satu tahap kita rasa satu bebanan. Kan? Satu bebanan. Dunia seperti pentas. Ya, betul. Kan, dunia seperti gelanggang, seperti satu pentas. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan pada kita
dan kita kena usahakan jadi seorang Islam yang terbaik supaya kita dapat berehat dengan cantik, dengan kemas, dengan apa dia panggil, dengan segala-galanya lah, kan, supaya perjalanan hidup kita lancar. Sebab itu kena cari ilmu. Sebab itu kita cari ilmu agama. Sebab itu kita cari orang-orang yang baik, environment yang baik, persekitaran yang baik, kan. Kalau kita nak berubah tu, memang kena banyak benda yang kita kena korbankan. Kita nak berubah, kita kena banyak benda yang kita nak kena korbankan, insya-Allah. Baik. Waalaikumsalam Kak Ayu dari Arizona, Amerika Syarikat. Ya. Terima kasih banyak sahabat sekalian. Tuan-tuan ibu-ibu sekalian, sikit lagi saya nak habiskan dekat Facebook. Sebab dekat TikTok ni dah makin meriah pula dah. Baik. Saya habiskan sikit. Cikgu Noni, terima kasih banyak. Banyak benar dia bagi. Baik, tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, akhir sekali saya nak buat macam ni. Pertama sekali, saya dah ulang banyak kali, kita dengan Quran. Kita dengan Quran jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Ya. Jangan dipisahkan hidup kita dengan Quran. Satu. Yang kedua, jangan dipisahkan hidup kita dengan majlis ilmu. Jangan dipisahkan hidup kita dengan majlis ilmu. Jangan renggang. Maknanya tak kira lah Facebook ke TikTok ke, mana-mana ada majlis ilmu, singgahlah sekejap. Sekejap pun tak apalah. Dapat dengar satu dua ayat yang ustaz, ustazah, asatizah tu bacakan, jadilah. Orang kata daripada tak dapat apa langsung, kan? Daripada tak dapat apa langsung, dengar sikit, terkesan, jadilah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Singgahlah kebun-kebun syurga. Sebab majlis ilmu itu kebun-kebun syurga, insya-Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang kita buat, pastikan niat kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat itu lillahi ta'ala, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Itu yang paling penting. Kalau tidak, apa saja kita buat yang bukan kerana Allah, dia akan jadi sia-sia. Dia akan jadi sia-sia. Kan? Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang paling penting pada kita adalah memastikan perjalanan hidup kita berjalan sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Ya. Insya-Allah. Itu yang paling utama, yang paling penting, yang paling mustahab. Insya-Allah. Baik, jam dah pukul 10. So saya akan berhenti dekat Facebook. Saya akan sambung sedikit dekat TikTok, insya-Allah. Dan apa yang paling utama untuk sahabat di Facebook ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita semua. Sekarang dah pukul 7 pagi dekat Arizona, hari Senin. Yalah, dia lewat sikit daripada Malaysia dulu kan. InsyaAllah hari ini dalam sejarah. Noni ni selalu nak musik ustaz. Okey, so untuk sahabat Facebook, saya berhenti setakat ni dulu, insya-Allah. So kita jumpa malam besok pukul 9 suku malam. 9 suku malam, insya-Allah. Ya, pukul 9 suku malam
saya akan sambung lagi huraian kita yang malam ni, insya-Allah. So terima kasih pada semua sahabat-sahabat Facebook. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan pada kita semua, pada anda semua, pada kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah merahmati. Amin ya rabbal alamin. So terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.